Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati. Mungkin ada di kalangan kita ataupun di kalangan Anda yang menonton video hari ini pernah mendengar slogan ataupun kenyataan Sabah for Sabahan. Kenyataan ini adalah satu ataupun slogan ini adalah satu slogan yang digemari oleh ramai rakyat Sabah, terutamanya penyokong-penyokong politik di seluruh negeri di bawah bayu ini. Zaid Hamidi sebagai pengurus CBN ada membuat kenyataan berkaitan slogan Sabah for Sabahan, dan akhirnya Jeffrey Kitingan pun telah memberikan komen padu meresponi kenyataan Zahid Hamidi. Nah, berkaitan dengan slogan ini, saya melihat dalam satu maklumat daripada FB page Sabah Info dengan gambar caption, pada 16 Mei 2025 terkini, Sabah for Sabahan boleh rosakkan keharmonian Semenanjung dan Sabah, kata pemuda BN Selangor. Sentimen Sabah for Sabahan tidak wajar dibiarkan berterusan kerana boleh merosakkan keharmonian antara Semenanjung dan Sabah, kata pemimpin pemuda BN Selangor Muhammad Zafarullah Muhammad Nordin. Katanya sentimen tersebut tidak sihat, disifatkan sebagai retorik politik bertujuan menutup kelemahan pihak yang kononnya mahu bangunkan Sabah. UMNO Barisan Nasional bukan parti Semenanjung semata-mata, bahkan sejak awal lagi melibatkan kepimpinan anak jati Sabah dan Sarawak. Sejak BN bertapak di Sabah, tidak pernah calon luar seperti dari Shah Alam atau Puchong diletakkan bertanding di sini. Semua ketua menteri di era BN adalah anak jati Sabah. Tambahnya, berdasarkan rekod serta fakta, UMNO dan BN telah mengangkat ramai pemimpin dari Sabah menjadi menteri di persekutuan dan berjaya membawa pembangunan dan kemakmuran di Sabah sebelum 2018. Namun, katanya disebabkan kegagalan menguruskan infrastruktur air dan jalan di Sabah yang tidak dapat lagi disorok kini, maka jalan mudah adalah dengan memainkan sentimen Sabah for Sabahan bagi mengalihkan kemarahan rakyat daripada permasalah sebenar. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sekiranya Rafizi Ramli kalah pada pemilihan timbalan Presiden PKR kali ini, sekiranya beliau kalah, saya nak tanya, adakah kem Rafizi, geng Rafizi, rakan-rakan Rafizi akan turut menyertai ke mana hala tuju Rafizi ataupun apa yang akan Rafizi lakukan? Seperti yang kita tahu, Rafizi Ramli akan ada keluarkan kenyataan mahu letak jawatan menteri sekiranya beliau kalah pada pemilihan timbalan presiden kali ini. Pada akhirnya, dalam satu artikel yang saya lihat, Nik Nazmi ikut langkah Rafizi untuk letak jawatan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad enggan mengulas sama ada beliau akan menuruti langkah Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli untuk meletakkan jawatan dari jemaah menteri sekiranya tumpas dalam sesi pemilihan PKR di Johor Bahru. Penyandang jawatan timbalan presiden, Rafizi sudah pun mengumumkan bahawa akan berundur sekiranya tewas dalam pemilihan. Nik Nazmi yang juga naib presiden PKR dan anggota kumpulan Hero memilih untuk mengunci mulut. Jadi, bayangkan saudara-saudara, adakah kalau Rafizi kalah,
bukan saja Nick Nazmi yang akan letak jawatan, walaupun kita tidak tahu apa jawaban sebenarnya. Mungkinkah ada kem-kem Rafizi yang lain, geng Rafizi yang lain, yang juga akan menunjukkan kekecewaan mereka dengan cara mereka pun letak jawatan kah, keluar daripada parti kah. Lebih teruk lagi sekiranya mereka keluar dan lompat kepada pembangkang. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan dan persoalan. Kita tunggu pemilihan nanti, katanya ringkas, enggan mengulas lanjut. Beliau berkata, demikian pada sidang media selepas melancarkan jawatan kuasa khas konflik manusia gajah. Nick Nazmi telah mengumumkan akan mempertahankan jawatan naib presiden PKR pada 22 April setelah gagal mempertahankan jawatan ketua cabang Setiawangsa. Beliau tewas kepada Aflin Shauki. Rafizi sebelum ini dilaporkan berkata, pengundurannya hanyalah dari barisan jemaah menteri dan tidak melibatkan pengosongan kerusi Parlimen Pandan. Nah, saudara-saudara, Rafizi akhirnya dalam kenyataan dikatakan pengundurannya hanyalah daripada barisan jemaah menteri, bukan melibatkan pengosongan kerusi ahli parlimen beliau. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan besar untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di negeri di bawah Bayu ataupun di negeri Sabah. Berita mendukacitakan. Bagi saya, kematian ini bukan saja mengejutkan. Pemergian ini bukan saja mengejutkan rakyat Sabah di negeri di bawah Bayu, tetapi sekaligus satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia. Dalam satu artikel, bekas TYT Sabah meninggal dunia. Ini satu kejutan yang amat mendukacitakan. Pemergian yang pasti mengejutkan Perdana Menteri, mengejutkan Ketua Menteri Sabah, mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik dan negarawan di Malaysia. Bekas yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Ahmad Shah Abdullah, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Artikel pada 21 Mei 2025. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Safar Untung, dalam kenyataan berkata, Allahyarham meninggal dunia pada pukul 8.45 malam Selasa. Allahyarham meninggal dunia di Hospital KPJ di Kota Kinabalu di sisi ahli keluarga. Katanya, Kerajaan Negeri mengumumkan tempoh berkabung rasmi selama 1 hari dan bendera negeri Sabah dikibarkan separuh tiang selama tempoh tersebut. Ahmad Shah ialah yang di Pertuan Negeri ke-9 dan berkhidmat dari 1 Januari 1995 hingga 31 Disember 2002. Jenazah Allahyarham dijangka dibawa ke Masjid Negeri Sabah untuk penghormatan terakhir bermula pukul 10 pagi ini, sebelum disolatkan selepas zuhur nanti dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Hinanam, Laut Sabah. Sumber berita daripada Utusan Malaysia, satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik di Sabah. Bekas TYT Sabah meninggal dunia. Semoga keluarga diberikan penghiburan dan diberikan kekuatan.